Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini ialah Teacher Yuhaida dari SNK Taman Desa. Hari ini kita nak bawa tajuk alat dasar ekonomi dan kita akan menjurus kepada dasar fiskal. Baik, alat dasar ekonomi adalah instrumen untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Okey, jom kita go through dahulu apa itu objektif-objektif makroekonomi negara. Baik, ada 4 objektif makroekonomi negara iaitu kestabilan harga, kestabilan imbangan pembayaran, guna tenaga penuh dan pertumbuhan ekonomi. Dan setiap objektif makroekonomi ini ada petunjuk ekonominya. Untuk kestabilan harga, macam mana kita nak tahu bahawa kita sudah mencapai kestabilan harga? Kita akan tengok kepada indeks harga pengguna atau IHP. Okay, kalau angka IHP ni semakin membesar, itu menunjukkan harga semakin naik, dan ini adalah menunjukkan bahawa inflasi sedang berlaku dan kita tak nak ini. Kalau boleh biarlah indeks harga pengguna tu kekal pada paras yang sama, itu yang sebaiknya. Okey, baik, objektif yang makroekonomi kedua negara adalah mencapai kestabilan imbangan pembayaran. So, apakah petunjuk ekonominya? Kita tengok imbangan pembayaran itu sendiri, dan imbangan pembayaran yang bagus adalah imbangan pembayaran lebihan. Ini yang kerajaan nak capai. Okey, iaitu duit masuk adalah lebih banyak daripada duit keluar. Baik, yang ketiga, objektif makroekonomi negara iaitu guna tenaga penuh. Apa petunjuknya bahawa ekonomi sudah mencapai guna tenaga penuh? Petunjuknya ialah kadar pengangguran di bawah 4%. Bila kita mencapai bawah 4%, bermakna negara sudah mencapai guna tenaga penuh. Okey, dan seterusnya pertumbuhan ekonomi. Okey, tengok kepada keluaran dalam negara kasar atau KDNK. Kita hendakkan KDNK yang positif dan semakin membesar. Okey, angka KDNK ini yang positif menunjukkan bahawa keluaran barang dan perkhidmatan dalam negara adalah lebih baik ataupun lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Okey, seterusnya. Okey, ada 3 keadaan ekonomi. Yang pertama ialah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga yang berterusan kerana orang ramai ada banyak duit, permintaan sangat tinggi. Barang adalah tetap, jumlah barang itu sedikit, duit yang banyak mengejar barang yang sedikit, maka ini akan menyebabkan harga barang naik dan terus naik, dan ini adalah tidak baik untuk ekonomi. Maka keadaan inflasi adalah sesuatu yang kita tak nak. Kerajaan akan mengelakkan supaya kalau berlaku inflasi, kerajaan akan cuba turunkan inflasi. Yang kedua ialah kemelesetan ekonomi, iaitu macam mana kita tahu sedang berlaku kemelesetan ekonomi, kita akan lihat bahawa ramai orang menganggur, kadar penganggurannya adalah tinggi. Okey, dan orang ramai tak ada duit. Kalau inflasi ni orang ramai banyak duit, permintaan tinggi menyebabkan harga terus berterusan naik. Kemelesetan ekonomi pula adalah sebaliknya, ramai orang menganggur, tak ada duit, permintaan rendah, maka harga akan turun. Okey, dan ini juga adalah keadaan tidak baik kerana pengangguran yang tinggi, kan? Okey, so yang baiknya apa? Yang baiknya adalah apabila negara mencapai kestabilan ekonomi. Okey, ininya kerajaan hendak. Okey, seterusnya. Okey, alat dasar ekonomi adalah untuk menstabilkan ekonomi. Maksudnya kita tak nak inflasi, kita tak nak kemelesetan ekonomi. So, ada 2 alat untuk memastikan negara mencapai kestabilan ekonomi dan bukannya inflasi atau kemelesetan ekonomi. Okey, pertama ialah dasar fiskal. Ini dilaksanakan oleh kerajaan, dan juga dasar kewangan. Ini dilaksanakan oleh Bank Pusat. Bank Pusat adalah juga kerajaan, tetapi dasar kewangan memang dilaksanakan specifically oleh Bank Pusat. Baik, dasar fiskal mempunyai 2 alat. Yang pertama hasil kerajaan ataupun cukai,
iaitu duit masuk, dan juga alat kedua ialah perbelanjaan ataupun duit keluar. So, kerajaan akan menggunakan dua alat ini untuk mencapai dasar fiskal kerajaan. Dasar kewangan pula yang dilaksanakan oleh Bank Pusat. Ada 5 alat yang Bank Pusat guna untuk mencapai kestabilan ekonomi, iaitu nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, syarat sewa beli, surat jaminan kerajaan dan kadar faedah. Okey, tetapi kita untuk video kali ini kita akan menjurus specifically kepada dasar fiskal. Okey, sebelum itu, dasar fiskal terdiri daripada 2 jenis, iaitu dasar fiskal mengembang, iaitu yang ini kita gunakan semasa kemersitan ekonomi. Bila kemersitan ekonomi, ramai orang tak ada kerja, ekonomi meleset, orang tak ada duit, maka ekonomi tengah meleset, maknanya ekonomi kuncup. So, kerajaan akan menggunakan dasar ekonomi, dasar fiskal mengembang. Maka kerajaan akan menggunakan dasar fiskal mengembang untuk mengembangkan kembali ekonomi supaya pulih, supaya permintaan naik. Okey, yang kedua adalah dasar fiskal menguncup, digunakan semasa inflasi. Inflasi, orang banyak duit, permintaan tinggi menyebabkan harga naik. Jadi kerajaan oleh kerana ekonomi tengah booming atau tengah berkembang sangat masa ini, maka kerajaan akan mengamalkan dasar fiskal menguncup untuk mengurangkan permintaan, maka harga akan turun. Dasar kewangan juga sama, ada 2, iaitu dasar kewangan mengembang yang digunakan semasa kemersitan ekonomi. Ekonomi tengah meleset, tengah menguncup, so kita gunakan dasar kewangan mengembang. Okey, dan apabila berlaku inflasi, iaitu ekonomi tengah kembang ni, maka kerajaan akan Bank Pusat akan menggunakan dasar kewangan menguncup untuk mencupkan kembali ekonomi, mengurangkan permintaan, maka inflasi dapat dikawal, harga kembali turun dan mencapai kestabilan ekonomi. Baik, so kita akan pergi specifically kepada dasar fiskal untuk video ini. So kita akan buat 5.3.1 menjelaskan masuk dasar fiskal dan 5.3.9 menjelaskan kesan yang berbeza ke atas objektif makroekonomi negara dengan penggunaan alat-alat dasar ekonomi. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada dasar fiskal, iaitu yang dilaksanakan oleh kerajaan. Okey, kita pergi kepada fokus kepada 2 jenis dasar fiskal tadi. Dasar fiskal mengembang adalah digunakan semasa kemersitan ekonomi. Ramai menganggur, tak ada duit, permintaan rendah. Bila permintaan rendah, maka firma-firma pun akan mengecekkan operasi. Bila mengecekkan operasi, maka ramai lagi orang akan menganggur. So, kerajaan akan menggunakan dasar fiskal mengembang. Macam mana tu, teacher? Okey, ada 2 alat dasar fiskal. Pertama ialah cukai, kedua ialah perbelanjaan. So, semasa kemersitan ekonomi, kerajaan akan turunkan cukai sebab orang ramai tak ada duit. Bila kerajaan turunkan cukai, maka pendapatan boleh guna rakyat akan meningkat. Orang ramai ada lebih duit, maka permintaan akan naik. Okey, dasar fiskal mengembang ni tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan. Permintaan akan naik, lepas tu bila permintaan naik, firma akan membesarkan operasi, akan ambil balik pekerja. Orang yang kena buang kerja, orang yang tak ada kerja akan dapat balik duit, akan dapat dikerja dan dapat balik wang. Okay, dan permintaan akan meningkat balik. Okey, ekonomi akan kembali pulih. Dari segi perbelanjaan pula, kerajaan akan meningkatkan perbelanjaan, menambah projek-projek pembangunan supaya lebih ramai orang dapat kerja. Dan ini akan mengatasi masalah pengangguran. Bila ramai orang dapat kerja, orang ramai ada duit, permintaan akan meningkat. Baik, dasar fiskal menguncup pula dilaksanakan semasa inflasi, iaitu semasa harga tengah tinggi-tinggi ni, ekonomi tengah booming, tengah kembang. So, kita guna dasar fiskal yang menguncup. Okey, bagaimana teacher melaksanakan dasar fiskal menguncup? Kita melaksanakan dasar fiskal menguncup pertama dari segi cukai. Kita naikkan cukai, jadi orang ramai kena bayar lebih banyak cukai kepada kerajaan. Maka pendapatan boleh guna rakyat akan berkurang. Bila berkurang, permintaan akan turun. Bila permintaan akan turun, harga akan turun.
Itu juga perbelanjaan kerajaan. Kerajaan akan kurangkan perbelanjaan. Buang projek-projek mewah. Bila buang projek-projek mewah, maka kurang projek, kurang orang yang dapat kerja. So, duit di tangan orang ramai akan berkurang, permintaan akan berkurang. Bila permintaan berkurang, maka harga akan kembali turun. Baik, kita pergi kepada definisi dasar fiskal yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dasar fiskal adalah satu dasar kerajaan yang dilaksanakan melalui perubahan. Yang ada dua tadi kan kita dah belajar, dasar cukai. Dan kedua perbelanjaan negara. So dua alat tu yang ni kita dah belajar tadi. Ni cuma teacher nak highlight pada anda untuk mencapai kestabilan ekonomi. So motifnya adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi seperti yang kita bincangkan tadi. Teacher ulang balik, dasar fiskal ialah satu dasar kerajaan, dia dilaksanakan oleh kerajaan yang dilaksanakan melalui dua cara, iaitu perubahan dasar cukai dan perbelanjaan negara. Apa motif dia? Untuk mencapai kestabilan ekonomi. Okey, kita tengok jadual ini. Kita tengok masalah ekonomi dahulu. Yang pertama, masalah pengangguran. Masalah pengangguran, apabila ramai orang menganggur, ini adalah situasi kemelesetan ekonomi. So, apabila berlaku banyak pengangguran, maka apakah dasar fiskal yang kerajaan patut gunakan? Dasar fiskalnya ialah dasar fiskal mengembang. Sebab sekarang ekonomi tengah kuncup, so kena kembangkan balik kan. Tengah kuncup sebab ramai orang tak ada kerja kan. So kena kembangkan balik supaya ramai orang dapat kerja. So macam mana cara apakah tujuan dasar fiskal mengembang? Tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan agregat. Sebab waktu pengangguran ni ramai orang tak ada kerja, tak ada duit, so permintaan sangat rendah. Lepas tu bila permintaan rendah, firma akan mengecek operasi atau tutup kedai, tutup kilang. So ramai lagi orang akan diberhentikan kerja. So kerajaan perlu menggunakan dasar fiskal pengembang untuk meningkatkan permintaan agregat. Macam mana nak meningkatkan permintaan agregat? Dua cara. Pertama, menggunakan kadar cukai. Yang kedua, menggunakan perbelanjaan kerajaan. So macam mana nak buat dengan kadar cukai? Kerajaan perlu menurunkan kadar cukai. Apabila kerajaan menurunkan kadar cukai, maka pendapatan boleh guna rakyat akan meningkat. Maka kuasa beli mereka meningkat dan permintaan akan meningkat. Kan yang ni tujuannya adalah meningkatkan permintaan agregat atau permintaan seluruh Malaysia. Baik, mungkin yang kata, teacher, apa tu permintaan agregat? Permintaan agregat adalah permintaan barang dan permintaan satu negara. Baik, so apabila diturunkan kadar cukai, pendapatan boleh guna rakyat bertambah dan mereka boleh membeli lebih banyak barang. Yang kedua ialah perbelanjaan kerajaan. Kerajaan perlu meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Macam mana tu? Dengan menambah projek-projek pembangunan. Maka lebih ramai orang akan dapat kerja, akan mengatasi masalah pengangguran. Dan mereka ada pendapatan, kuasa beli ada, mereka akan membeli dan mereka akan apabila mereka membeli, ini akan meningkatkan permintaan agregat dan ekonomi kembali kembang. Baik. Yang kedua adalah masalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi ialah keadaan di mana orang ramai banyak duit yang banyak mengejar barang yang sedikit. So apa yang berlaku ialah harga barang akan sentiasa naik dan naik. So apakah dasar yang sesuai? Kerajaan perlu menggunakan dasar fiskal menguncup. Macam mana caranya? Sebelum tu, apa tujuan dia dasar fiskal menguncup? Tujuannya adalah untuk mengurangkan permintaan agregat supaya permintaan berkurang. Bila permintaan berkurang, barang sudah kurang laku, so harga akan turun. So macam mana cara untuk mengurangkan permintaan agregat? Ada dua cara. Yang pertama, dari segi cukai, maka kerajaan perlu menaikkan kadar cukai. Apabila kerajaan menaikkan kadar cukai, pendapatan boleh guna rakyat akan berkurang. Maka permintaan agregat akan kurang, so harga akan turun. Cara kedua dari segi perbelanjaan kerajaan, iaitu kerajaan perlu mengurangkan perbelanjaan kerajaan.
dengan cara mengurangkan projek-projek pembangunan, terutamanya projek-projek pembangunan mewah yang tidak diperlukan oleh kebanyakan rakyat. Okey. Baik, so apabila kerajaan mengurangkan perbelanjaan kerajaan, maka kuranglah orang yang dapat kerja. Okey, kuranglah orang yang dapat kerja. Bila kurang orang yang dapat kerja, maka kuasa beli mereka berkurang, permintaan agregat pun berkurang, maka harga barang akan turun. Baik, sekarang teacher akan membincangkan secara detail ataupun naratifnya atau ceritanya tentang dasar fiskal mengembang dan dasar fiskal menguncung. Okey, kita tengok dasar fiskal mengembang dahulu. Okey, dasar fiskal mengembang tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat ataupun permintaan untuk barang dan perkhidmatan satu Malaysia melalui pengurangan. Cara pertama ialah apa tadi? Pengurangan kadar cukai. Dan cara kedua ialah pertambahan perbelanjaan kerajaan. Okey, ia digunakan semasa ekonomi mengalami kemelesetan dan menghadapi masalah pengangguran. Okey, ramai orang tengah menganggur, semua orang ramai yang tak ada kerja, jadi pendapatan kurang, kuasa beli kurang. Bila kuasa beli kurang, firma pun tak laku barang mereka. So ekonomi akan menguncung. So kita kena kembangkan, kita kena guna dasar fiskal mengembang. So bagaimana cara dia? Cara pertama ialah kadar cukai diturunkan supaya pendapatan boleh guna pengguna bertambah. Apabila kadar cukai diturunkan, maka pendapatan boleh guna pengguna bertambah. Okay, jika anda ingat, formula pendapatan boleh guna ialah jumlah pendapatan tolak 4 perkara tadi. Tolak cukai pendapatan peribadi, KWSP, perkeso dan zakat. So kalau cukai pendapatan individu telah turun, maka pendapatan boleh guna akan meningkat. Okey. So kuasa beli dan permintaan pengguna meningkat dan seterusnya perbelanjaan agregat juga meningkat. Okey. Sebab mereka sudah ada lebih banyak wang kerana cukai pendapatan individu telah dikurangkan. Baik, cara kedua ialah perbelanjaan kerajaan. Nak buat macam mana tu? Perbelanjaan kerajaan ditingkatkan supaya perbelanjaan dan permintaan agregat dapat dinaikkan. Jadi, kerajaan akan menambah projek-projek pembangunan supaya lebih ramai orang dapat kerja. Bila ramai orang dapat kerja, permintaan pun akan naik sebab kuasa beli mereka sudah meningkat. Dan permintaan agregat satu negara akan naik. Okey, baik. So, permintaan agregat yang meningkat ini akan menggalakkan pengeluar untuk menambah pengeluaran. So, apabila permintaan meningkat, pengeluar atau firma akan membesarkan operasi. Dan bila mereka membesarkan operasi, mereka akan mengambil pekerja yang menganggur, yang tak ada kerja tu kan. Okay, so apa berlaku? Lebih ramai buruh diperlukan dalam aktiviti ekonomi untuk menambah pengeluaran. Okay, so ramai orang dapat kerja, dah ada pendapatan, kuasa beli meningkat. Okay, dan ia membantu lagi firma pun makin membesarkan operasi, ambil lagi pekerja. So masalah pengangguran dapat dikurangkan dan patutnya ayat yang terakhir ialah kestabilan ekonomi dicapai. Okey, seterusnya kita nak tengok pula naratif atau cerita tentang dasar fiskal menguncung. Okey, kita pergi daripada atas. Okey. Ianya bertujuan untuk mengurangkan permintaan agregat ataupun permintaan barang dan perkhidmatan satu negara melalui peningkatan kadar cukai. Itu cara pertama, naikkan kadar cukai, dan kedua, pengurangan perbelanjaan kerajaan. Okey, digunakan semasa ekonomi sedang mengalami inflasi. Okey, kita flashback. Apa tu inflasi? Inflasi ialah keadaan di mana orang ada banyak duit di tangan, maka permintaan tinggi. Lepas tu bila duit yang banyak mengejar barang yang sedikit, ini menyebabkan harga barang naik dan terus naik. Ini menyebabkan kuasa beli rakyat sikit sebab harga dah tinggi kan.
So kerajaan kena kuncupkan ekonomi sebab yang tengah kembang-kembang ni kena kuncupkan ekonomi. So bagaimanakah caranya? Caranya yang pertama ialah menggunakan cukai, iaitu kadar cukai dinaikkan supaya pendapatan pengguna menurun. Apabila kadar cukai dinaikkan, maka pendapatan boleh guna akan berkurang. Jadi kuasa beli rakyat akan berkurang, maka permintaan akan kurang, ya. So kuasa beli dan permintaan pengguna menurun, dan seterusnya perbelanjaan agregat juga menurun. Permintaan dan perbelanjaan satu negara akan turun. Okay, cara kedua ialah dari segi perbelanjaan, iaitu perbelanjaan kerajaan dikurangkan supaya perbelanjaan dan permintaan agregat dapat dikurangkan. Okey, jadi macam mana kerajaan nak mengurangkan perbelanjaan? Kerajaan akan mengurangkan projek-projek pembangunan. Jadi tak ramai orang yang kurang orang yang mendapat kerja, dan orang ramai, wang di tangan orang ramai akan berkurang dan kuasa beli mereka akan berkurang. Okey, kejatuhan permintaan agregat dalam negara akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kuasa beli pengguna. Okey, duit di tangan mereka sudah berkurang, maka pertumbuhan ekonomi itu akan slow down. Okey, memperlahankan pertumbuhan ekonomi dan kuasa beli pengguna akan turun. Jadi bila permintaan turun, apa berlaku pada harga akan turun. Tingkat harga umum di pasaran akan menurun dan kadar inflasi pun semakin menurun, semakin pulih. Yang terakhir ialah kestabilan ekonomi pun tercapai. Okay, itu adalah dasar menguncup. Baik, kita buat refleksi sikit. Dasar fiskal ialah satu dasar siapa, ya? Yes, dia adalah satu dasar kerajaan yang dilaksanakan melalui perubahan dasar apa? Ya, dasar cukai dan perbelanjaan kerajaan agar ekonomi kembali stabil. Okey, dasar fiskal apa digunakan semasa masalah pengangguran ataupun kemerosotan ekonomi? Ekonomi tengah kuncup-kuncup, kan? So kerajaan kena guna dasar fiskal, mengembang, kan? Melalui apa? Apa kita buat dengan cukai? Kerajaan akan turunkan cukai sebab orang tengah tak ada duit, orang tengah menganggur. Okey, dan apa akan kerajaan buat dengan perbelanjaan kerajaan? Ya, betul, peningkatan perbelanjaan kerajaan. Okey, dasar fiskal apa pula digunakan untuk mengatasi masalah inflasi? Orang tengah banyak duit, permintaan tinggi, harga naik, ekonomi tengah kembang. So dasar fiskal apa? Dasar fiskal menguncup. Macam mana cara dia? Cukai nak buat apa? Cukai, peningkatan cukai supaya kurang duit di tangan orang ramai, kurang permintaan, harga turun. Okey, perbelanjaan kerajaan, perbelanjaan kerajaan kena turunkan. Penurunan perbelanjaan kerajaan. Okey, soalan objektif. Apakah tujuan kerajaan melaksanakan dasar fiskal? Pengangguran positif, mencapai ekonomi stabil, meluaskan jurang pendapatan, penganggihan pendapatan tidak adil, tiada kaitan. Okey, so jawapannya apa? Jawapannya ialah D, mencapai ekonomi stabil. Okey, dasar fiskal terdiri daripada dasar negatif, dasar seimbang, dasar menguncup, dasar mengembang. Dasar menguncup dan dasar mengembang. Jawapannya ialah D. Seterusnya kita pergi kepada soalan struktur. Nyatakan tujuan dasar berikut. Nyatakan tujuan dasar berikut. Dasar fiskal mengembang. Okey, baik. Tujuan dasar fiskal mengembang ialah meningkatkan permintaan. Okey, dia sebut banyak kali tadi, kan? Meningkatkan permintaan. Bagaimana? Dua cara, kan? Melalui cukai. Buat macam mana? Pengurangan cukai. Satu lagi, cara kedua, dan peningkatan perbelanjaan kerajaan. Okey, dasar fiskal menguncup pula bagaimana? Okey, apa tujuan dia? Okey, tujuan dasar fiskal menguncup ialah mengurangkan permintaan. Bagaimana? Ada dua cara, kan? Melalui peningkatan kadar cukai, cara yang pertama. Cara kedua,
dan pengurangan perbelanjaan kerajaan. Okey, so itu saja daripada teacher untuk video kali ini. Jangan lupa tekan button subscribe. Jika ada button subscribe di bawah tu masih merah, anda tekan button subscribe sebagai menghargai usaha teacher untuk memberi ilmu secara percuma kepada anda semua. Dan jangan lupa tekan loceng supaya setiap kali teacher keluarkan video, anda akan diberi notifikasi. Dan tolong share link video ini dengan rakan-rakan anda supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada video ini. Teacher adalah sukarelawan Akademi YouTuber. So teacher doakan bahawa anda akan cemerlang dalam ekonomi. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.